Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan laporan akhir latihan industri saya, iaitu saya telah melakukan latihan industri di Pejabat Agama Daerah Kuala Muda. Nama saya Siti Amirah binti Johari. Kos ijazah sarjana muda pengajar Islam. Nombor matrik saya I171-02016. Ya. Untuk tajuk kajian kes saya mengambil tajuk Hukum Nikah Mut'ah, kajian di daerah Kuala Muda. Kita mulakan dengan takrif. Takrif mut'ah iaitu satu akad nikah yang dibuat untuk jangka masa tertentu dan dengan bayaran tertentu, atau pernikahan yang ditetapkan tempoh tertentu. Maksudnya kat sini nikah mut'ah tu dia ada tempoh. Tempoh dia tempoh tu pasangan tu yang tentukan dia nak kahwin berapa lama. Contohnya nak kahwin seminggu, nak kahwin sebulan, macam tu. Dan juga bayaran mas kahwin pun dia pun yang tentukan sendiri. Contoh dia pun nak bagi ikut dia pun lah, dia pun nak bagi apa pun. Macam kita. Lepas tu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Okey, nikah mut'ah ni macam saya cakap tadi, dia nak kahwin seminggu. Lepas tu dah habis seminggu tu, dia akan berpisah tanpa lafaz cerai, lafaz talak. Macam tu. Dia kira pernikahan tu habis macam tu je. Kalau contoh dia kahwin sehari je lah pernikahan tu. Okey. Hukum nikah mut'ah menurut jumhur ulama haram. Ada dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 hingga 31. Menurut ijma' ulama bersetuju mengatakan nikah mut'ah adalah batal dan haram buat selamanya. Sebahagian besar ulama Syiah masih berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Sibran. Objektif kajian saya iaitu yang pertama mengkaji hukum nikah mut'ah, yang kedua mengenal pasti kesan nikah mut'ah, dan untuk persoalan kajian apakah hukum nikah mut'ah, dan yang kedua apakah kesan nikah mut'ah. Saya ceritakan sikit penyataan masalah untuk kes saya ni. Okey, pada 13 Februari 2020, Azian dan Najib, bukan nama sebenar, saya berikan contoh nama, telah datang ke Pejabat Agama untuk membuat aduan. Azian tu yang datang ke Pejabat Agama untuk membuat aduan, yang mana dia menceritakan dia telah menikah sebanyak 3 kali dengan Najib lah. 3 kali. Yang pertama tu pernikahan selama 24 jam pada awal tahun 2019, dan yang kedua selama seminggu, dan yang ketiga selama sesuatu tempoh yang akan dibebaskan. Lepas tu Azian juga cerita mahar pernikahannya adalah hotel 5 bintang. Mereka telah bersama sebanyak 5 hingga 6 kali, dan si Najib dia berkata dia akan memastikan Azian tidak akan mengandung, dan pada awal tahun 2020 Azian telah dibebaskan. Okey, kemudian saya akan ceritakan realiti antara cara-cara nikah mut'ah. Okey, nikah mut'ah ni dia tanpa wali, saksi dan pengisytiharan. Maksudnya dia menikah 2 orang je, lelaki ada perempuan, dah menikah macam tu je, dia tak ada wali dan tak ada saksi. Di mana-mana sahaja di antara seorang lelaki dan seorang wanita. Maksudnya dia pun boleh menikah dekat hotel, dekat mana-mana, dekat dalam kereta, dekat taman dan sebagainya, walaupun tidak mengetahui sama ada perempuan itu bersuami ataupun tidak. Walaupun perempuan tu dah bersuami, tapi yang lelaki tu boleh juga nak nikah mut'ah dengan perempuan tersebut.
untuk jangka masa tertentu seperti seminggu, sebulan, setahun atau sehari dengan seorang perempuan. Kesimpulannya, dah jelas lah bahawa nikah mut'ah ni memang haram dan tidak sah menurut ijma' selain Syiah lah, dan malah tidak memberi kelebihan kepada agama, sebaliknya lebih kepada kemudaratan. Kita seharusnya mengikuti sahaja landasan yang telah digariskan, dan maksudnya kita buat apa yang disuruh dan kita tinggal apa yang dilarang. Seterusnya, masuk kepada pengalaman di organisasi. Saya sempat untuk latihan industri ni selama 7 minggu, dan lepas tu PKP. Pada minggu pertama okey, dekat sana kami dibahagikan mengikut kumpulan untuk bertugas pada setiap minggu. Contohnya minggu ni saya di kaunter, dan saya akan di kaunter selama 2 minggu. Kemudian lepas 2 minggu saya akan di bahagian lain pula, macam tu. Okey, saya di sana pada minggu pertama saya diletakkan di bahagian kaunter. Dekat bahagian kaunter ni kiranya yang paling sibuk lah, sebab memang dekat Sungai Petani tu memang ramai. Di bahagian kaunter, semua urusan dia akan kat kaunter dulu. Contoh urusannya nak hantar borang nikah, nak hantar, nak untuk buat CJ cerai, CJ rujuk, untuk membuat pembayaran borang nikah dan sebagainya. Dan pada minggu kedua, saya di minggu yang seterusnya saya di unit NCR. Unit NCR ni iaitu unit nikah, cerai dan rujuk. Lepas dah pada minggu yang seterusnya unit NCR, dan seterusnya unit penguatkuasa. Untuk unit penguatkuasa ni dia seronok sikit lah, sebab saya pun ada pengalaman. Sebab kami diberi peluang untuk mengikuti operasi pada waktu malam. Operasi ni lebih kepada operasi cegah maksiat lah. Operasi yang paling terbesar yang saya ikut untuk operasi pada malam Valentine Day. Sebab operasi tu dia melibatkan polis, AADK, lepas tu penguatkuasa Majlis Pembandaran, Majlis Sungai Petani, dan banyak juga pejabat agama punya cawangan. Contoh pejabat agama dari Sikh, dari Yan, dari Bali turut serta dalam program tersebut. Dan selain tu, kalau yang tidak melibatkan yang lain, agensi lain, hanya pejabat agama, saya juga pernah ikut, iaitu operasi, contohnya pergi homestay, pergi ataupun aduan-aduan daripada orang lah, pergi hotel, buat serbuan ke hotel dan selebihnya. Dan apa yang saya dapat, memperbanyakkan pengalaman. Contohnya ialah macam operasi tu saya tak pernah ikut sebelum ni. Ni dengar je, tengok je dekat TV, dekat 999, dan saya boleh, kiranya saya dapat rasai pengalaman tu. Kemudian kemampuan berinteraksi dengan umum. Contohnya bila duduk dekat kaunter tu, kita kena cakap dengan orang ramai. Orang pula dia ada macam-macam ragam. Contoh dia nak marah, ada yang marah, ada yang okey. Kemudian lebih tertumpu kepada praktikal dan bukan hanya teori. Contohnya sebelum ni kita hanya belajar tengok kat buku. Dekat organisasi ni kita kena buat benda tu. Mengenali bakat yang terpendam. Mungkin sebelum ni saya tak yakin nak cakap dengan orang, nak berinteraksi, nak buat dekat kaunter tu kan. Tapi bila dah kerja ni, saya dah ada keyakinan lah.